وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang disegani Ustaz Nazrul, yang dihormati Pegawai Husman Ustaz Farizan Yusufi, yang dihormati YB Kesam Sasifullah, eksekutif sekalian serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah malam ni tiba-tiba pula kita dapat kumpul di satu majlis tazkirah mengenai berkenaan Yesus semasa. Dan alhamdulillah kita dapat juga menjemput seorang ustaz yang terkenal, yang kita hormati, yang biasa mengajar kita. Dan pada malam ini kita berikan tajuk khas berkenaan dengan takbah Palestin. Takbah Palestin tahu mana dia? Malam takbah kepada Palestin. Dan anak tidak mahu mengulas panjang, jadi dengan tanpa buang masa nanti aku terus kepada Ustaz Nazrul untuk pada hadapan dan terus kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi wa alihi wa sallam. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر إنك خير الرحمن. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Ibrahim, mengurusi majlis pada malam ini. Yang saya hormati Fadil Ustaz Farizan selaku pegawai Ikhwan Pelajar Besar Pelajar Lama. Dan juga tidak dilupakan kepada Fadil Ustaz Saifullah selaku yang dipertua Majlis Besar, dan juga seluruh kepimpinan Besar dan ahli-ahli Besar dan seluruh ahli ustaz-ustaz yang telah berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada malam ini, dan Allah Taala masih lagi memanjangkan umur kita di saat ini. Dan hari ini adalah hari peringatan terhadap Nakbah Palestin. Dan bertarikh 15 Mei 1948, Palestin yang tercipta Abdullah disebut Baitul Maqdis, dan disebut dalam Al-Quran dengan banyak ayat berkenaan dengan cerita dalam Quran berkenaan dengan Baitul Maqdis diceritakan Allah Taala, dan jatuh pada 15 Mei 1948. Dan kalau ikutnya hari ini dah 16 Mei tadi, kalau ikut malam lah, lepas maghrib dan masuk waktu rawat. Tapi tak apa, kira kita ikut waktu yang orang buat betul. Dan ni 4 jam tak dekat. Dia dengan 15 hari baru dia naik 6. Jadi kita ikut waktu tu. Jadi dalam Allah Subhanahu wa taala sekalian, kuliah saya pada hari ini tidaklah untuk kita nak terang macam mana Palestin jatuh. Yang tu kamu buka internet, boleh buka cari macam-macam. Buka blog ni cerita rentetan kejatuhan Palestin daripada mula jatuh Palestin sampai sekarang. Siapa masuk penjara sekarang, untuk setiap Facebook tukar ambil semua profile picture, pakai tutup mata, macam janggut panjang, janggut pendek tu kan, umpama pakai produk tutup mata dan sebagainya, sebagai menyokong mogok rapar yang dilakukan oleh para sahabat kita di Palestin. Dan cuma saya tak tukar lagi sebab
Saya punya iPad masalah sikit kan, buka lambat. Lambat, tunggu-tunggu. Jadi apa ni? Kalau kita nak buka pula, tapi nampaknya dah terlambat. Ini 15 bulan. Jadi kalau kita buat, dah pukul 10 bulan. Ada kawan sahabat kita di Palestin yang telah mogok lapar dan tidak makan hampir 77 hari. 77 hari tak makan. Minum tak? Minum kot. Saya rasa. Minum tak minum mati kot. Sebab dia hanya mogok lapar, dia tak faham mogok minum. Yang kita faham mogok tu gitulah, mogok lapar, maksud dia tahan lapar kan, minum dia minum. Kalau dia lapar, dia mogok lapar dan dahaga mabuk. Tak boleh buang ini kayak orang. Tapi apa ni, ala kulihan itu antara orang panggil apa? Sebab tu manusia ni air dia penting. Air dia sangat penting. Kalau makanan tak ada pun tak apa. Air dia penting semua. Sebab tu ada seorang raja bila mana ditanya oleh Sayyidina Sufyan As-Sawri radhiyallahu ta'ala anhu, wahai raja, raja kata, dia kata aku nak bagi kepada kamu harta dunia pada kamu nak. Jadi Sayyidina Sufyan As-Sawri tanya, wahai raja, katanya raja tersebut adalah Sayyidina ini Sufyan bin Uyainah bersembang dengan Sayyidina Harun Ar-Rasyid. Dia kata, wahai Harun, saya nak tanya kepada kamu lah. Kalau kata kamu ni saya ada air. Kamu kata kamu nak bagi dunia kepada saya. Baik, saya tanya kepada kamu. Kalau kata kamu sekarang di tengah padang pasir. Di tengah padang pasir. Dan saya sekarang ni sedang ada air sedikit untuk saya. Ada setengah air tersebut. Air itu hanya segelas. Jadi kalau kata kamu dah tengah padang pasir, dahaga air yang terlampau sangat. Kemudian kamu jumpa dengan saya, kemudian kamu kata kepada saya, kamu nak air tersebut. Saya hanya ada air 1 gelas air. Dan saya kata boleh, tapi seteguk saja boleh minum. Minum seteguk saja. Dan kamu nak bagi apa kepada saya? Kalau waktu itu kita buat deal kan, apa yang kamu nak bagi kepada saya? Maka kata Harun Ar-Rasyid, aku akan bagi setengah daripada kerajaan kalau kamu bagi aku minum seteguk. Baik, kalau 2 teguk, aku bagi semua negeri. Jadi kata Sayyidina Sufyan bin Uyainah, wahai Harun, kamu pasal sangat murah negeri. Nampak? Dunia kamu sangat murah. Hanya dengan 2 teguk air, itu adalah harga dunia. Nampak? Nak beritahu penting air tu. Satu lagi nak bahagia dunia tak apa. Ramai sekarang orang zaman sekarang ni kejar dunia lebih daripada akhirat. Mulatan nasibaka minad dunia, jangan kamu lupa nasib kamu di dunia. Nasibaka minad dunia itu kata ulama sebahagian menerjemahkan bahawa bekalan kamu di dunia. Maksudnya kalau kamu bekerja untuk akhirat, dunia jangan lupa. Tapi yang diterjemahkan oleh Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahawa mulatan nasibaka minad dunia, jangan kamu lupa bahagian kamu di akhirat nanti, itu bekal kamu daripada dunia untuk bawa ke akhirat. Itu maksudnya. Jadi dalam hati Allah Ta'ala sekalian, kali ini saya nak bincang benda lain. Yang kita bincang juga berkenaan dengan Palestin, tapi berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada surah Al-Isra. Siapa ada Al-Quran boleh buka Quran, kita pakai tengok Quran. Kalau buka Quran, ada Quran. Tak apa, semua pakai Quran. Bukalah pemikiran masing-masing. Dan ingatan kita terhadap surah Al-Isra. Hari ini kita nak syarah surah Al-Isra ayat pertama sampai ayat 7 tu. Ayat pertama ayat 7 tu pun panjang tu, tapi kita ringkaskan. Bukan semua sedikit. Hadirin rahmati Allah, dalam surah Al-Isra, dalam Al-Quran banyak surah-surah yang menceritakan berkenaan dengan sirah bainana wa bainan Yahud atau Bani Israel. Pertentangan di antara kita dengan Bani Israel terlalu banyak diterang dalam Al-Quran, khususnya di dalam surah Al-Isra. Kenapa? Kenapa dalam surah Al-Isra paling penting sekali diterangkan berkenaan dengan apa ni? Baitul Maqdis. Khususnya pada ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj. Lalu persoalan, kenapa Nabi SAW diisrakan oleh Allah Ta'ala bermula daripada Makkah Al-Mukarramah menuju ke Baitul Maqdis dulu? Kenapa tidak terus naik ke langit daripada rumah Sayyidatina Ummu Hani di Babu Umrah dekat dengan Masjidil Haram? Rumah Sayyidatina Ummu Hani, Sayyidatina Ummu Hani sepupu Nabi, malam tersebut Nabi bermalam di rumah Sayyidatina Ummu Hani. Kemudian Nabi diangkat oleh Sayyidina Jibril dan Mikail alaihi salam naik burak menuju ke mana? Ke Baitul Maqdis. Kenapa tak naik dulu ke langit pun? Boleh tak? Kalau tak ada pintu dia kat situ kan? Pintu dia di Baitul Maqdis.
tak kena pintu hijau betul. Ini Allah Ta'ala yang bawa. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Asra bi'abdihi bukannya hamba yang jalan, Allah yang bawa jalan. Allah yang bawa Nabi SAW untuk jalan pada malam tersebut, untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah tidak bertempat. Baik. Dia ada jawapan yang pertama, kata ulama, kerana kerana nak menjawab kepada golongan musyrikin. Nanti kalau Nabi balik cerita kepada mereka, kata semalam aku bertemu dengan Allah, naik ke langit. Aku naik ke langit melihat ajaib yang tidak pernah dilihat oleh kamu. Maka ketika sebut, tentu orang kafir akan kata apa? Gila apa kalau cerita pasal langit. Ada orang pernah naik lagi? Abu Jahal pernah naik lagi? Tak ada. Dia tak pernah naik lagi. Jadi dia tak boleh nak tanya. Jadi dia akan terus nipu kan? Dia kata penipu pada orang ni sihir. Penipu gila. Itu ya, dua kali tu. Penipu gila. Penipu gila. Dia akan kata kepada Nabi. Sebab tu ulama yang pertama menjawab, kata diisrakan Nabi daripada Makkah menuju ke Baitul Maqdis sebagai untuk ada persoalan pada esok hari. Kerana ramai golongan musyrikin telah sampai di Baitul Maqdis dan mereka tahu bahawa Nabi tidak pernah sampai Baitul Maqdis. Jadi esok akan ada soalan. Soalan dia akan tanya, macam mana Baitul Maqdis? Kamu kata kamu pergi semalam ni, orang pergi sebulan. Pergi sebulan, balik sebulan, 2 bulan baru sampai. Nak sampai ke Mekah balik. Tu kalau sampai tak ada transit dah. Terus balik. Dia balik lah. Kalau transit jalan-jalan dulu tengok mungkin 2-3 minggu lagi. 2 bulan, 3 bulan baru nak sampai. Ni kamu dalam masa tak sampai 5 minit. Dari 5 minit tadi kata ulama, kerana Nabi masuk dalam selimut, keluar daripada selimut, balik semula selimut masih panas lagi. Selimut Nabi tidur tu masih panas. Jadi dalam sains kalau dibuat kajian, kata kalau panas lagi tu, kita kalau kata duduk dalam selimut, kita kentut 2-3 kali. Kemudian kita keluar. Sebelum 5 minit masuk balik. Takkan rasa panas lagi, dan akan rasa lagi bau-bau yang hebat. Sebelum 5 minit lah. Lepas 5 minit tak bau dah. Hilang lah. Jadi memang hebat semua lah. Kita tak berak 2 hari. InsyaAllah akan bau lah. Akan basuh dia. Jadi nak beritahu pertama, dalam masa 5 minit saja Nabi boleh kembali semula. Nabi boleh cerita balik apa yang berlaku di Palestin, apa yang ada di Baitul Maqdis, dan ceritakan tiang-tiang di Baitul Maqdis dan sebagainya. Jadi bila esok hari, bila Nabi balik, maka ditanya oleh puak Quraisy, boleh kamu ceritakan? Maka ketika sebut Nabi terdiam, kerana Nabi pergi bukan nak kira tiang. Puak ni dia tanya apa benda-benda tu. Dia kata puak ni gila babi ke? Dia bukan tanya benda hebat-hebat, tanya tiang berapa? Ada orang pergi kira tiang. Aku duduk 8 tahun, orang tanya tiang Masjid Azhar ada berapa? Bapak tengok lah. Masjid Azhar tiang berapa? Pergi tu. Habis tu tak ada Masjid Azhar. Datang mengaji Azhar, tak ada mengaji. Bila datang mengaji Azhar? Tiang Masjid Azhar, tak boleh kau baru. Aku main pada tiang. Jadi kata, tu soalan dia. Jadi Nabi terdiam. Nabi nak kata bodoh, memang bodoh apa buat tu. Jadi Nabi dia, akhirnya Sayyidina Jibril alaihissalam datangkan surah surah Baitul Maqdis. Dia macam scan keluar. Jadi Nabi boleh kira dan serang satu-satu tiang sini dan sebagainya. Maka dia percaya. Tu pun tak percaya lagi. Gila ni kan dia. Ni ada orang cerita kan, tanya lagi dan sebagainya. Akhirnya berlaku lagi kisah tersebut. Maaf, tengok dalam kita. Hari bukan ceramah surah Al-Rash. Mana cerita itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, kenapa Nabi SAW diisrakan ke Baitul Maqdis? Jawapan yang kedua adalah kerana untuk menunjukkan kepentingan Baitul Maqdis kepada kita. Yang ini penting. Lepas tu Nabi SAW bermula daripada Makkah Al-Mukarramah menuju ke Madinah Al-Munawwarah, menuju ke Mesir. Dalam perjalanan berhenti di Baitul Laham, antara tempat-tempat berhenti Nabi SAW. Yang pertama, Nabi berhenti di Taibah. Taibah di dalam satu kebun kurma, dan Nabi sembahyang 2 rakaat di situ. Kemudian disuruh oleh Sayyidina Jibril untuk turun. Turun sembahyang 2 rakaat. Maka Nabi sembahyang, selesai sembahyang Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril, "Ya Jibril, mana hadzal makan? Di tempat apa ni?" "Hadi Taibah," kata Sayyidina Jibril. Ini Taibah. Taibah pula tempat didirikan masjid Nabi SAW. Itu tempat kedua. Tempat ketiga Nabi berhijrah, Nabi diisrakan ke mana? Nabi menuju ke Bukit Tursina. Di mana Bukit Tursina? Di Mesir. Di Mesir, sempadan di antara Mesir dengan Palestin. Nah, kemudian tempat mana lagi Nabi berhenti? Nabi berhenti di tempat itu lagi. Di Bukit Tursina tempat Sayyidina Musa AS bermunajat. Tempat ketiga yang Nabi berhenti adalah di mana? Di Baitul Laham.
Dan Nabi turun, Nabi tanya, "Ma hadzal makan?" "Hadzal makan wulida fihi Isa alaihi salam." Hadza Baitul Laham. Dan wulida fihi Isa alaihi salam. Ini adalah Baitul Laham, tempat Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Hadis sahih. Jadi 3 tempat ni berlalu dan akhirnya Nabi sampai di Baitul Maqdis. Dari nak beritahu apa? Ini tempat-tempat penting yang Nabi lalui. Dan bukan lalu saja. Mustahil Allah Ta'ala suruh Nabi lalu tanpa ada hikmah. Nah, apa hikmah ni berbagai. Cuma Nabi lalu tadi ada benda. Nak beritahu ni tempat ni penting. Seperti mana pentingnya Makkah dan Madinah kepada kamu, begitu juga pentingnya Baitul Maqdis kepada kamu untuk kamu jaga, karena Nabi sampai di sana dan Nabi jadi imam kepada seluruh nabi-nabi yang ada pada ketika yang telah meninggal dan mereka datang dalam bentuk roh atau jasad mereka ketika malam tersebut. Diriwayatkan rahib Yahudi pada malam tersebut yang menjaga Baitul Maqdis, ada satu pintu yang mana pintu tersebut tidak boleh tutup pada malam. Ini cerita oleh Syekh Abdullah Sirajuddin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim Naisaburi kalau tidak silap saya. Sebut dalam kitab bahawa ada satu pintu yang sangat besar. Pintu tu boleh tolak setiap malam tutup. Tapi malam Isra' Mi'raj tidak boleh tutup pintu tersebut. Tarik satu kampung. Beberapa dia tu tarik seorang dia, satu tu tarik seorang dia, pintu tu besar. Tapi dia boleh tarik seorang dia, boleh tarik tutup. Malam tu tak boleh tutup. Panggil semua bekerja, tarik semua tak boleh tutup. Maka kata rahib ni, tidak lain tidak bukan, akan masuk orang yang sangat hebat pada malam ni. Dan Syekh kita, apa? Saya terlupa ada BP. Terlupa nak sebut. Ahlan wa sahlan kepada Badan Pengurus Ustaz Hadi. Dia ada BP. Sama ni. Ustaz Adlan, foto Ustaz Adlan. Saya duduk sini, duduk tak? Orang bersih ni kita kena rayu. Jadi Allah SWT pintu. Jadi kata Nabi tadi, pintu ni tidak boleh dimasuki mereka orang yang sangat penting pada zaman tersebut. Jadi siapa yang masuk? Nabi SAW masuk pada malam tersebut. Itu ringkasan cerita. Ringkasan sudah jauh. Itu antara kepentingan Baitul Maqdis yang kita nampak pada malam. Hadirin dirahmati Allah, kisah perjalanan Nabi ini disingkatkan oleh Allah Ta'ala, diungkapkan oleh Allah Ta'ala dalam satu ayat saja dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra. Allah Ta'ala sebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat pertama ini dalam surah Al-Isra cerita secara ringkas tapi padat berkenaan dengan perjalanan jalan Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj. Diluaskan lagi dalam hadis Nabi SAW, hadis panjang dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Hadirin dirahmati Allah, surah Isra. Kalau kita tengok daripada ayat pertama sampai ke-7 menceritakan berkenaan dengan kefasadan yang dilakukan oleh buat Yahudi, dan Allah Ta'ala akan kembalikan semula bumi Ardil Muqaddasah ini kepada umat Islam satu masa akan datang. Siapa perasan? Perasan. Kita selalu baca Quran, tapi tak tahu bagaimana kita sama ada kita berhenti atau tidak pada ayat tersebut. Saya nasihatkan kepada sahabat sekalian, sempena nampak ini kita banyakkan membaca surah Isra dan lihat kembali surah Isra, tengok tafsiran. Kamu ada kemampuan dalam bahasa Arab, kamu berhenti untuk mengaji untuk bertanya, dan kamu boleh untuk membaca tafsir-tafsir. Saya cadangkan untuk kamu baca tafsir, khususnya tafsir Al-Imam Syekh Sa'id Hawa dalam Al-Asas fi Tafsir. Baca dan kita sebut syarahan Al-Imam Sa'id Hawa berkenaan dengan tafsir surah Al-Isra daripada ayat pertama sampai ayat ke-7. Apa yang disyarahkan? Karena tafsir dia agak berlainan daripada tafsir ulama. Bertafsir ulama-ulama yang terdahulu, nanti kita akan terangkan. Hadirin dirahmati Allah, cuba tengok surah Isra. Surah Isra ini pada surah yang ke-bawah. Di surah yang ke-bawah. Di surah yang ke-17. Tak apalah yang tu surah ke-17. Dia juzuk yang ke-bawah. Juzuk yang ke-15 yang pertama dan juzuk 15. Permulaan juzuk 15 adalah surah Al-Isra. Quran ada berapa juzuk? 30 juzuk. Siapa jawab 32 atau 50? Quran 30 juzuk dan Al-Isra pada juzuk yang ke-15. Apa maksudnya? Dia duduk di tengah-tengah. Yang duduk di tengah-tengah ni apa dia? Qalbu, hati pada satu perkara. Ini bukan saja Allah, bukan di bawah pun. Mana? Tak sengaja pun. Ingat tak sengaja ni, hang susun. Allah yang susun ni. Jadi seolah Allah Ta'ala nak letakkan Al-Isra' ni pada juzuk yang ke-15 sebagai tanda kepada kita bahawa ini sangat penting. Ini adalah qalbu, ini adalah hati kita.
Seolah-olah Baitul Maqdis ini adalah hati kita. Allah Ta'ala dah ketahui bahawa perkara ini akan berlaku pada akhir zaman, bahawa Palestin akan diidamkan kembali oleh golongan yang beriman pada Allah Ta'ala. Orang tidak beriman, dia tak akan fikir kembali. Orang tak beriman dengan Allah, dia tak fikir Palestin. Tak ada dalam percakapan dia sebut kena umat Islam. Yang dia sebut apa dia? Siapa yang akan menjamin masa depan kamu? Wah ya. Dia tak boleh rakam. Oh, panggil aku. Jadi itulah kita berikan. Jadi juzuk yang ke-15 diceritakan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan surah Isra. Hadirin dirahmati Allah. Kalau kita tengok kitab Al-Ihya, kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Kitab ni kalau kita tengok, batu kata pembacaan kitab perlu kita teliti dengan baik. Waktu fihris sangat penting. Fihris kitab sangat penting. Nah, dalam kitab Imam Al-Ghazali, dalam Ihya ada beberapa bab. Ditulis oleh Syekh Hamzah Yusuf radhiyallahu taala. Ihya ada 40 bab. Imam Ghazali susun dalam Ihya ada 40 bab. Bab yang ke-20 Imam Ghazali letakkan bab. Dia letak berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nak kita kata qalbul Ihya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga diletakkan pada qalbul Quran pada juzuk yang ke-15 adalah berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang pertama, subhanallazi asra bi 'abdihi. Ayat ni satu-satunya yang terang berkenaan dengan Rasulullah digelar dengan abdul. Perkataan abdul bagi Nabi SAW adalah perkataan yang sangat tinggi. Tidak ada bandingan. Tidak ada bandingan dalam Al-Quran diceritakan berkenaan abdul berkenaan ayat. Hadirin dirahmati Allah, ini sangat besar. Sebab itu sangat penting surah ni untuk kamu hafal dan kamu baca dan kamu teliti betul-betul. Hadirin dirahmati Allah, cuba tengok balik. Allah Ta'ala sebut subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Digunakan perkataan subhana. Perkataan subhana ni adalah perkara yang ajaib. Kita kalau tengok benda yang hebat-hebat kita subhanallah. Kan kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tengok bangunan KCCTV inna lillahi. Ayat tu dia sebut dah. Bawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pada pokok adalah pada bagian turun ni. Kan balik kampung jadi tu siap tu baru diterima. Kalau terima di tu siap tu. Pasal tak terima apa sebab takut duit masjid hilang. Timbang tu lah. Takut duit tabung masjid tu tak bongkar. Orang tanya hilang lah. Kalau pun tak lagi. Jadi subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Jadi maha suci Allah Ta'ala. Ini perkara yang ajaib ni yang berlaku pada malam. Dan begitu juga para ulama mengatakan bahawa dimulakan dengan subhana ini adalah sebagai tanzih, sebagai untuk nak memuliakan dan juga mensucikan Allah daripada perkara yang tidak layak bagi Allah. Sebab orang akan kata bila di Isra' Mi'rajkan Nabi SAW pergi bertemu dengan Allah, maksudnya orang akan kata Allah di langit. Jadi ayat Quran datang subhana, maha suci Allah daripada perkara tersebut. Allah tidak bertempat. Jadi apa maksud di sini? Maksudnya kalau kamu nak dapatkan Palestin, yang pertama akidah kamu betul. Akidah tak betul, pergi kau. Kita mungkin berhenti dekat mana? Arbuti. Bukan Arbuteh dekat Kameran. Arbuti maksudnya tempat berpusing-pusing 40 tahun Nabi Allah Musa alaihissalam bersama dengan kaum Bani Israel. Nabi Musa disebabkan kaum Bani Israel yang sangat teruk ni, maka Nabi Musa juga disesatkan oleh Allah Ta'ala selama 40 tahun. Pusing, kata balik tempat yang sama. Pusing, tempat balik yang sama, kata pening juga 40 tahun. Ini perbezaan. Perbezaan apa? Perbezaan dua hijrah yang sangat besar. Hijrah para sahabat Nabi SAW dan hijrah golongan Bani Israel. Mesir nak menuju ke Palestin tidaklah terlalu jauh mana pun. Tapi disebabkan kurang ajak mereka, disebabkan banyak perkara yang macam-macam mereka buat pada Nabi Allah Harun AS dan Nabi Allah Musa AS. Hanya 40 hari Nabi Musa tinggalkan, dah kufur kepada Allah Ta'ala. Ini Bani Israel 40 hari dia tinggal. Naik ke Bukit Tursina bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berbicara dengan Allah Ta'ala. Dia turun, dah sembah dah lembu. Hancur. Nabi Harun AS tak boleh nak kata apa, karena dah pecah besar. Jadi Nabi Sayyidina Musa AS seorang yang garang. Balik, tarik tengok Nabi Allah Harun AS. Hang buat apa ni? Cakap,
bahasa mereka. Maksudnya, nampak apa orang kata? Nampak biar mereka ni sebah, cakap bahasa Ibrani, Ibrani kan? Bahasa Yahudi. Dia boleh cakap, nampak apa? Nampak. Nabi Harun AS kata, ya, wahai Musa AS, aku buat ni kerana aku bimbang. Kalau kata aku bagi pandangan, nanti akan aku bimbang, takut nanti aku akan pecah belah kan golongan Bani Israel. Sebab tu aku tidak mau. Aku tak mau pecah belah kan. Aku tunggu untuk kamu berikan pandangan, karena kamu adalah ketua yang paling besar. Maka aku biarkan dulu, bukan karena aku redha, tidak. Karena aku nak bagi tidak berpecah belah dengan lebih berat lagi. Nampak? Jaga pecahan itu penting juga. Sebenarnya Nabi Allah Harun AS berpegang dengan pandangan begitu. Berpegang dengan pandangan kata lebih baik tidak berpecah. Tapi bukan dia redha dengan kekufuran yang berlaku. Jahat. Kalau kata nak jadi satu balik macam mana? Nabi Harun kata. Nabi Musa kata apa? Nak minta selesai masalah. Ya kamu tidak mau berpecah. Nabi Musa letakkan hukuman macam mana? Bunuh siapa yang sembah itu. Siapa yang buat jahat itu semua bunuh. Maksudnya apa? Mau tak mau kamu kena bersihkan kamu. Bersihkan dulu, barulah akan jadi yang betul. Nak bersatu boleh, satu orang Islam. Bukan bersatu campur parti ya. Masuk sekali duduk sekali ya. Kawan dia kata apa pun okey. Duk kerja okey. Tu bukan bersatu. Tu gabung bodoh orang ni. Dia tak tahu apa, tak tahu taman ada 7 Nabi. Nak bersatu boleh. Pada mana? Pada tempat apa kita nak bersatu? Pada Islam. Bukan bersatu tentang Melayu. Nabi Allah Harun AS jaga bukan ini kita bersatu sebab Nabi Israel Yahudi. Bukannya tu, bukan. Nabi Harun kata apa? Aku bimbang takut berpecah nanti akan jadi fitnah pada golongan muslim. Jadi tunggu Nabi Allah Musa AS. Jadi Nabi Musa mengeluarkan pandangan pada Allah Ta'ala turunkan wahyu, bunuh golongan yang bunuh diri pada golongan yang mengingkari arahan Allah Ta'ala. Nanti Allah balik kepada surah Al-Isra. Cuba tengok ayat yang kedua. Allah Ta'ala sebut wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Baik. Jadi Allah Ta'ala telah memutuskan, telah memberikan kepada Nabi Allah Musa AS Al-Kitab, ini At-Taurah. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami jadikan kitab Taurat ini adalah sebagai hidayah kepada Bani Israel. Alla tattakhidhu min duni wakila, dan mereka tidak akan mengambil selain daripada aku, ini Allah Ta'ala, sebagai wakil, sebagai apa ni, pemegang amanah mereka kepada Allah Ta'ala saja. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut ni zurriyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Dan mereka ni adalah daripada zuriat yang mana dibawa oleh Nabi Nuh AS di atas kenderaan, di atas bahtera Nabi Nuh pada ketika dahulu. Innahu kana 'abdan syakura, dan Nabi Nuh AS adalah hamba Allah Ta'ala yang sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian ayat yang keempat ni adalah suri ayatnya. Ini yang kita nak bincangkan. Apa ayat ini saudara? Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Tak sebut apa? Wa qadayna ila bani Israil, kami telah letakkan pada Bani Israel fil kitab. Al-kitab di sini kita dengar ulama. Sebahagian ulama berpandangan mengatakan Al-kitab bermaksud Al-Quran. Kami telah letakkan di dalam Al-Quran. Sebahagian pandangan ulama kata fit Taurah. Al-kitab bermakna Taurah. Kami telah letakkan di dalam Taurah. Sebahagian ulama lagi kata ada fil Lauhil Mahfuz. Di dalam Lauh Mahfuz telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala bahawa la tufsidunna fil ardi, Bani Israel ini akan melakukan kerosakan berapa kali? Marratain. Baik. Apakah kefasadan tersebut? Bila berlaku fasad tadi? Yang 2 kali itu bila? Sebahagian pandangan ulama mengatakan dua perkara tadi berlaku sebelum daripada Nabi Allah Muhammad SAW diutuskan. Yang ini pada ketika zaman Jalut dan juga zaman Bukhtu Nassar, yang mana mereka disebabkan puak Yahudi melakukan kerosakan, maka didatangkan oleh Allah Ta'ala dua kelompok. Dua kelompok ini yang telah nak merosakkan Bani Israel. Sebabkan 2 kejahatan yang mereka lakukan. Yang pertama Jalut datang, kemudian Jalut dibunuh oleh Nabi Allah Daud AS. Kemudian Bukhtu Nassar pula datang dengan kaum Babil.
Banyak khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini. Sebagian pandangan lagi kata Marratain di sini maksudnya Bani Israel melakukan kerosakan sekali sebelum Nabi diutuskan, sekali lagi selepas Nabi diutuskan. Sebagian lagi pandangan mengatakan bahawa kedua-dua kerosakan tersebut berlaku selepas kenabian Nabi SAW. Nabi diangkat oleh Allah Ta'ala. Dua-dua kerosakan yang mereka lakukan dijadikan selepas zaman Nabi SAW. Diangkat di Rasul. Yang pertama tidak, karena mereka melawan dengan Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Itu kerosakan yang pertama. Kerosakan yang kedua, mereka telah merampas Baitul Maqdis sampai sekarang. Itu kerosakan yang disebut dalam Quran. Marratain sampai sekarang kerosakannya. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kamu akan melakukan kebongkakan yang sangat tinggi. Maksudnya pokok ini sangat bongkak, pokok Yahudi. Disebut dalam kisah kitab ni. Saya baca sikit daripada Mustaqbal Sirah ala Ardil Muqaddasah yang dikarang oleh Dr. Muhammad Said Hawa. Ni anak pada Syekh Said Hawa. Jadi sangat menarik dan kena dapatkan kita. Darul Razi, Jordan. Tak ada punya tahu. Saya pun beli 5. Baik, disebut dia kata sebab para ulama menterjemahkan ayat ni. Kalau saya buka dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi, dalam tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya, kebanyakan menterjemahkan dalam bahasa yang dahulu. Maksud Marratain tadi ini adalah kefasadan yang berlaku pada zaman dahulu. Maksudnya dari segi dan mereka akan didatangkan oleh satu kaum yang akan bermaharajalela, yang akan masuk dan menghancurkan mereka. Karena dalam Quran Allah Ta'ala sebut pada di ayat selepas tu, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Bila mana datang ancaman yang pertama daripada Allah Ta'ala disebabkan kerosakan yang pertama, maka Allah Ta'ala datangkan kepada mereka siapa dia? Ba'asna 'alaikum 'ibadan lana. Kami datangkan kepada mereka hamba kami. Diterjemahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir sebagai Jalut. Jalut didatangkan untuk bermaharajalela di Palestin, menghancurkan puak Bani Israel, menghalau Bani Israel daripada bumi Palestin. Akhirnya didatangkan Nabi Daud AS membunuh Jalut. Ya'in Jalut. Yang itu kisah yang pertama diceritakan. Tapi Al-Imam Said Hawa rahimahullah ta'ala, beliau menterjemahkan dengan cara yang lain. Dia katakan bahawa ba'asna 'alaikum 'ibadan lana, ini humus sahabah. Sebab perkataan abdun ini perkataan tinggi, tak layak untuk Jalut, katanya. Ya, dia kata walaupun para ulama terdahulu menggunakan dalil bahawa itu Jalut, tapi tidak ada dalil, dia kata. Tidak ada dalil yang khusus kata itu Jalut. Karena kebanyakan mengambil dari Israiliyat. Ya, dalam Quran yang disebut, dalam hadis yang disebut, Balighu anni walau ayah wa hadithu an Bani Israil wala haraj. Yang tidak ada masalah pun kalau nak ambil daripada Bani Israel, dan tidak ada pertentangan pun dengan akidah. Boleh ambil, tidak ada masalah. Cuma Syekh kata, Imam Said Hawa kata, cuma bila tidak ada dalil yang murajjah, tak terjih bila murajjah, tak boleh letakkan hukum. Maka kata Syekh, masih lagi kita boleh keluarkan pandangan. Mungkin dimasukkan ibadat di sini adalah apa? Adalah as-sahabah. Maka para sahabat akan datang pada zaman bila ni? Zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Dan Sayyidina Umar mula-mula yang masuk selepas kejahatan puak Yahudi, maka Sayyidina Umar diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk membuka kota Palestin. Dengan apa? Bukan di tentera, seorang dia. Hebat. Itu kata penting. Dalam surah Al-Isra, perkara paling utama dari Isra adalah yang berlaku solat. Solat, akidah kita, itu perkara yang paling utama. Nah, akhlak kita dalam surah Isra juga diterangkan secara panjang lebar. Dan sebelum surah Isra, dari sebab nuzul, tertibun nuzul, surah Qasas turun sebelum daripada surah Al-Isra. Dalam surah Al-Qasas terang banyak berkenaan dengan puak Yahudi dan kejahatan puak Yahudi dan kejayaan bagi orang Islam. Dalam surah Al-Qasas. Dari segi tertib surah pula, surah yang sebelum daripada surah Isra adalah surah An-Nahl. Surah Nahl juga adalah surah yang mana menerangkan berkenaan dengan muasafat bagi orang-orang Islam. Nah, kalau tengok balik surah An-Nahl sebelum tu kan surah Nahl, sebelum surah Al-Isra, cuba tengok belakang di ayat dia yang ke 126, ayat dah sekali. Yang kedua sebelum Nahl. Kata apa? Wasbir wa ma sabruka illa billah. Dalil kata nak dapat Palestin, mau tak mau kena sabar. Sebelum masuk Isra Mi'raj ni, sebelum kamu dapatkan Palestin, sabar dulu.
Nah, sabar dulu. Dan kemudian wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Soal ayat itu dah kata dalam Quran, ini tidak ada saja-saja disusun oleh Allah. Disusun oleh Allah sangat cantik. Surah An-Nahl ayat yang kedua terakhir surah An-Nahl menerangkan ada kaitan dengan surah Isra yang selepas. Bila mana kamu kena sabar, wa ma sabruka illa billah wa la tahzan, jangan kamu sedih terhadap apa yang mereka lakukan, wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun, apa yang mereka lakukan kepada kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Allah Taala sebut innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kemudian masuk tu ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Apa? Bila mana dah kamu kena sabar, kamu bertakwa kepada Allah, maka kamu akan diisrakan oleh Allah ke Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kamu sabar, kamu bertakwa, kamu akan dapat Masjidil Haram. Kamu akan dapat Masjidil Aqsa. Sebab itu musafatnya. Al-Quran terang gitu lah. Baca Quran, nampak. Sebab itu kata-kata para ulama, sangat penting kita mengaji berkenaan dengan munasabah baina suwar. Waktu di Al-Azhar kita mengaji tu. Maksudnya kuliah Quran ya, Quran aja. Munasabah baina suwar. Antara kenapa disusun surah An-Nahl, apa kaitan Nahl dengan Al-Isra? Apa Isra dengan ayat Quran selepasnya? Di antara ayat pertama surah Isra dengan ayat yang terakhir, apa kaitan? Maksudnya dia kata ini bukan susunan manusia. Susunan Allah Subhanahu wa taala, susunan Rabbul Alamin Al-Hakim. Tadi kata ini. Hadirin dirahmati Allah Taala sekalian. Ini campur aduk dia dalam ceramah kita hari ini. Boleh susun elok kan? Aku pun jadi tahu minum kita. Awak. Saya tak mau ceramah apa ni semangatnya. Semangatnya apa ni? Kalau ceramah pasal Palestin ya, contoh pasal ini siapa kena tangkap, hari ni ada dibincangkan di Hebron di mana? Ada syarah macam mana ni, waktu tu boleh buka internet lah. Ada kata buka jadi babi lah, apa semua itu. Wallahu a'lam. Ya. Bukan jadi dia tak jadi babi pun dia memang dah babi lah. Saya mencari bukan benar jadi babi. Hari orang tu dia tak ni bohong ni mau apa ni? Adobe apa ni? Adobe Photoshop ambil kepala babi buh tak kepala dari syarah. Lepas tu mak kata bukan jadi babi. Ni semua tipu mana tak apa. Dia memang dah babi lah. Boleh kan? Tak apa orang boleh panggil babi kan? Kasar ustaz ni. Ustaz kasar ustaz. Ustaz tak boleh bagi tu tak panggil orang babi. Quran pun bagi dia babi. Quran bagi dia apa? Al-Qira'atu wal-Qamazir. Nah, habis tu? Oh kita nak pada. Jangan. Habis tu bagi khinzir. Nah. Tak bagi khinzir. Quran bagi khinzir. Bukan bagi babi tak? Tak apa. Khinzir bagi nama. Ataupun kita panggil bawa pendek bagi elok. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalau orang kata, boleh tak kita panggil itu pada orang macam ni? Pokok Yahudi ni boleh kita panggil buruk. Wake up, dalam khutbah Jumaat. Wahai anak-anak kau, wahai anak-anak buruk yang bodoh. Tak ada kisah. Yahudi lah, dia kata. Ni bukan dia kata kat parti, kata kat Yahudi. Nah. Jadi kalau kata gitu boleh tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana peperangan Bani Nadir. Nah. Ketika pada peperangan Bani Nadir, puak Bani Nadir, bila Nabi sampai saja di Bani Nadir, apa yang dia buat? Sayyidina Ali sebagai ketua pada ketika tersebut, puak Bani Nadir waktu itu bila nampak sahabat duduk di kota pintu mereka, kota pintu kota, nah pintu kampung mereka tu, mereka buat apa? Terus mereka maki Nabi, maki isteri Nabi, maki macam-macam, pung Nabi sampai Sayyidina Ali kerana wajah waktu itu menarik Nabi SAW suruh pinjau sikit, karena bimbang Nabi dengar kalau tersebut takut sakit hati Nabi. Nabi pun kata, nah, jadi Nabi kata kamu tarik aku sebab kamu kata kamu ingat aku tak dengar. Nabi pun kata, Nabi kata, dia pun kata aku sekian je lah. Maka saya Ali kata ya Rasul, nah betul itu dia pun kata, dan kami tidak sanggup dengar kau semua. Maka Nabi pun turun naik dan kemudian Nabi berkhutbah kepada mereka. Ya ma'syaral qiradah, wahai kau, bagi kau boleh, nah berapa? Boleh bagi kau buat. Boleh kan? Nabi bagi tu yang pandai nak tahu. Dalam sejarah apa tu? Nabi bagi barang balik bagi kau. Jadi boleh kan? Masalah apa? Kau tu okey tu. Baik. Jadi apa? La tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Maksudnya mereka akan melakukan kejahatan yang sangat besar.
kefasadan yang sangat besar. Wa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana. Bila mana mereka melakukan kejahatan, dalam Quran dah sebutlah mereka akan buat dua kejahatan. Dua kefasadan mereka akan buat. Quran sebutlah. Kita kalau kita habaq kawan, entah esok entah akan kena dua aksiden. Entah pi kau tu entah akan kena orang aksiden. Kita pi dah jalan. Taubat tak pi lah, lari jalan lain, tapi dia pi lah. Puak Yahudi ni dia sebutlah. Wa qadahina fil kitab. Kami dah sebut dah dalam Quran, dalam Lauh Mahfuz, dalam Taurat kata pandangan 33 sebut. Kamu akan melakukan dua kefasadan. Bila mana berlakunya kefasadan yang pertama, bila dah fasad yang pertama kamu dah lakukan, wa idza jaa wa'du ulahuma, bila dah buat jahat yang pertama, ba'asna 'alaikum 'ibadan lana. Allah Taala sebutlah, kami akan utuskan kepada kamu hamba kami yang mana apa dia buat apa hamba kami, uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar, yang mana mereka akan masuk ke kampung-kampung kamu dan akan membunuh kamu semua, dan kemudian mereka akan fajasu khilalad diyar. Maksudnya jasus ni maksudnya akan melihat pada waktu malam apa yang kamu lakukan, akan mengintip apa yang kamu buat. Sentiasa akan mengintip. Berlaku tak kawan? Berlaku pada zaman sahabat Nabi SAW. Sayyidina Umar boleh masuk ke dalam Baitul Maqdis, cuma tidak diharap dari itu. Sebab apa? Sebab kejahatan apa yang pertama. Kalau ikut pandangan daripada Imam Ibnu Katsir dan Imam Baghawi, maka kita katakan memang kena sempurna sebab Jalut masuk membunuh orang Yahudi. Tak. Kemudian apa ni, Allah SWT Sayyidina Muhammad Bukhtunasar masuk juga bunuh puak Yahudi. Itu je. Masalah puak Yahudi ni bukan dibenci oleh orang Islam saja, seluruh dunia benci. Bukan orang Islam saja benci, orang dunia semua benci. Hatta orang kafir sama kafir pun benci kan. Bukhtunasar, sebahagian pandangan kata dia Muslim, sebahagian pandangan kata dia bukan Muslim, dan dia adalah hamba yang mana diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala dan kemudian bunuh puak Yahudi. Tengok Nazi, Hitler kata, kalau ada sebagian pandang yang kata Hitler keluarkan pandangan dia kata, aku sengaja tidak mau bunuh semua Yahudi yang ada di muka bumi. Kenapa? Karena nak suruh kamu tengok macam mana jahat Yahudi. Kemah tak dia cakap? Nampak kemah tu? Ini kalau takdir ke apa ni? Tak, semua dia nak abad kata bukan kalau takdir. Cuma nak beritahu kata ni lah kejahatan apa ini. Bukan kata kalau kau nak bunuh, boleh bunuh semua. Itu sebagai apa ni pendakwaan ya. Yang kami nusil kuat kasih. Kita kata kasih lah. Sebab dalam Quran kata Yahudi akan ada sampai kiamat. Kita nak bunuh semua. Kalau tak ada semua pun ada panggil dia Yahudi. Tak. Kalau tak ada orang Yahudi pun ada otak dia Yahudi. Imam pelembagaan Yahudi. Suka dengan Yahudi. Satu Yahudi dia. Betul lah kan. Israel satu, semua satu. Oh, no, ada satu. Mana betul. Baik, sebut apa? Kemudian dia wa kana wa'dan maf'ula summa radadna lakumul karrata 'alaihim. Nampak? Dalam Quran Allah sebut apa? Kemudian kami kembalikan balik kepada kamu kali yang kedua. Selepas ratusan tahun selepas itu, dikembalikan balik kepada kamu kekuasaan. Kamu akan dapat balik kekuasaan. Maksudnya Yahudi dapat balik dalam ni. Dapat balik. Apa dia? Wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Kami jadikan kepada kamu, kami berikan nikmat kepada kamu anak yang banyak, harta yang banyak. Dia apa banyak harta? Ya, disebut dalam Quran. Harta mereka banyak, anak-anak ramai. Tak ada ramai anak pun, anak cucu mereka yang mana nyokong mereka pun ramai. Satu dunia semua sokong. Mesir cukup takut kalau kata Islam ni. Kenapa? Ada dua bimbang, nampak dah Palestin nak kenal. Kalau kata pemimpin Islam ni. Syria pun sangat takut. Sebab tu puak Alawi, puak Syiah ni, mereka sangat jaga. Kenapa? Kerana mereka sangat kuat hubungan dengan puak Yahudi. Nah, kena terima kenyataan. Puak Alawi, orang pertama yang turun ke Iraq selepas mana Iraq jatuh kepada Amerika Syarikat, dan Amerika adalah sekutu Yahudi yang sangat besar. Siapa yang turun mula? Ahmadinejad. Dia yang mula-mula turun untuk beri kehormatan kepada Presiden Iraq yang pertama selepas kejatuhan Saddam Hussein. Maksudnya apa? Seronok dengan kejatuhan Iraq, naik boneka Amerika. Wah, ini puak Syiah. Ada alaqah pun tak ada. Kita dah makruf dalam tersebut. Nah, kemudian apa lagi? Macam-macam yang berlaku, ada kaitan antara Syiah dan sebagainya. Baik. Jadi kita akan baca hadis yang satu hari. Kemudian
diberikan kepada mereka pada waja'alnakum aktsara nafira. Mereka ni dapat kedudukan yang tinggi, mereka dapat banyak sokongan dan sebagainya. Dan ini berlaku sekarang, kata Syekh Said Hawa. Sekarang berlaku dekat semua. Mereka anak ramai. Anak ramai pun, Bani ini termasuk juga lagi ramai menyokong mereka tadi. Harta yang sangat banyak, harta Yahudi banyak lah. Sangat banyak. Bermula dengan kejatuhan ringgit, dinar emas dan perak. Dan dinar emas, jokong emas dibeli oleh puak Perancis, kemudian dijual kepada puak Amerika Syarikat. Dibuat kalau-kalanya nak keluarkan duit Amerika Syarikat dolar, sebab payah nak bawa emas dalam poket. Kalau kata kita bawa dinar dalam poket, 1 dinar. Jadi 1 dinar dekat 800-900. Kalau kata kita bawa duit segenih lah tu, satu duit sedinar satu. Lepas tu bagi kat kum salibah 80 perak. Tersilap bagi hak dinar. Silap bagi, ambil. Dia bagi balik dia, rubuk balik. Dan 75. Dia bagi rubuk kat kita. Pada harga tu naknya berapa ribu? 1,800 dari duit saya. 1 dinar kecil, sambil sekupang. Sambil segini. Gila babi lah kita kata. Kalau rumah tu segini. Gila babi tak? Gila babi, boleh-boleh jadi babi. Karena terlalu tension, duit sudah berapa. Sebab tu mereka keluarkan duit, konon-kononnya keluarkan duit kertas tadi. Untuk apa? Untuk nak ganti dinar. Dia ganti dinar, senang nak bawa dalam poket. Jadi kalau bawa mah banyak sangat dalam poket, bahaya. Ya. Jadi simpan di bank keluarkan kertas. Kertas ni ada sokongan emas. 1 ounce emas sama dengan $1. Masa mula-mula, lepas tu cetak lebih daripada hak yang diperlukan. Akhirnya jadi inflasi. Akhirnya Perancis tak suka. Perancis kata ni penipu ni, cetak lebih daripada yang diperlukan. Maka ambil setengah balik pada nyokong mah yang ada dalam perbendaraan bank dunia pada kita sebut. Ambil balik semua. Jadi ada nilai lah duit ni. Tak nilai apa duit. Tapi kita beli je lah duit tu. Kita beli, apa mau beli. Mereka lagi semua cetak duit dunia. Duit ringgit mereka cetak, duit Jepun mereka cetak, duit dunia mereka cetak. Jadi mereka beli barang ni free ya. Free, betul-betul tuli itu. Siapa punya perancangan ni? Yahudi. Cerdik ke tak? Cerdik. Kita bodoh. Kita cerdik lah. Kita cerdik lah. Kita kena itu. Nak cerdik kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi otak menjadi Yahudi. Itu antara yang mereka buat. Yang melakukan, jadi lakukan oleh puak Yahudi. Sampai sekarang ni kita ditipu oleh mereka bulat-bulat gitu ya. Sebab tu mereka sangat takut kalau setiap kerajaan dunia ni jatuh pada Islam. Jatuh pada Islam, bimbang tu. Dalam hadis Nabi sebut apa? Saya baca hadis, satu hadis Nabi SAW diriwayatkan daripada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad, dan hadis ini sahih. Apa yang disebut? Anna Rasulullah SAW qala, Nabi SAW menyebut, takunu nubuwwatu fiikum ma syaa Allah an takuna. Zaman nubuwah akan berlalu di kalangan kamu selama mana yang Allah Ta'ala kehendaki. Summa yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha. Dan kemudian Allah Ta'ala akan angkat zaman kenabian bila mana Allah Ta'ala kehendaki. Nabi sebut itu. Summa takunu khilafatu ala minhaji nubuwah. Habis zaman kenabian akan masuk zaman khilafah ala minhaji nubuwah, yang mana mengikut kepada sistem kenabian. Sampai zaman khilafah, zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Hasan bin Ali karramallahu wajhahu alaihi wassalam, dan juga zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dikatakan itu adalah khalifah yang ke-6. Khalifah yang ke-5 Sayyidina Hasan, khalifah yang ke-6, dia jadi 6 bulan. Saya jadi, kemudian diletakkan jawatan bagi kepada Sayyidina Muawiyah. Fatakunu masya, habis zaman khilafah, fatakunu masya Allah an takun. Summa yarfa'uha idza syaa Allah an yarfa'aha. Kemudian Allah Ta'ala kehendaki. Berapa lama berlakunya zaman khilafah? Tak lama mana? Tak lama zaman khilafah. Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pegang berapa tahun? 2 tahun. Sayyidina Abu Bakar pegang 2 tahun. Sayyidina Umar berapa tahun? 12 tahun. Tak, 12 yang buat 6, 12 yang buat 6, 12 yang buat 2, 14. 14 yang buat dengan Sayyidina Utsman, berapa tahun Sayyidina Utsman? 10, 11 tahun. Tak, baru apa? 36. 34. Kuat ya. Kira-kira tambah untuk ni. Zaman Sayyidina Ali berapa tahun tak? Sayyidina Ali?
ke 5 tahun. Lebih kurang tu lah. Hampir 5 tahun 6 tahun. Tanpa tepuk orang 40 lebih dah. 40 lebih dah. 40 lebih tahun saja. 6 bulan campur dengan zaman Sayyidina Hasan bin Ali. Tengok, cek balik tarikh tu. Tahun tu bila tu, cek balik. Hak tu sudah tempoh kenabian. Dan Nabi SAW kata apa? Fatakunu masya'Allahu an takun, summa yarfa'uhu idza sya'Allahu an takuna. Kalau idza sya'Allahu an tarfa'aha atau yarfa'aha, kalau tak ada kehendaki itu akan Allah angkat. Kemudian Nabi kata apa lagi? Summa takunu malikan 'adha. Habis zaman khilafah, akan naik zaman raja-raja yang zalim. Zaman bila ni? Zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Khilafah Utsmaniyah. Di zaman raja yang zalim. Zaman itu tidak ada raja zalim. Ya ada khilafah Islam diletakkan pada tempat yang tinggi, tapi raja-raja dah zalim. Pemerintah di kabinet dah zalim. Yang berlaku kat sebut. Dan betul tak Nabi sebut malikan 'adha, ya berlaku. Raja yang zalim ketika sebut. Ada raja-raja yang mana membunuh para ulama? Tak. Ada raja-raja yang berpegang dengan mazhab Mu'tazilah, bunuh ulama yang tak benar dengan pandangannya. Tangkap Imam Ahmad bin Hanbal, tangkap Imam Abi Hanifah hanya kerana tidak mau terima khadi. Dibunuh Imam Nasiruddin. Kenapa? Kerana tidak mengaku Al-Quran ini makhluk. Ditangkap semua sekali, ulama-ulama tadi. Ribuan dibunuh. Hatta ditanya, kata satu kampung pada zaman Muqtasim, kalau tidak silap saya, pergi ke kampung tanya, Quran makhluk ke tidak? Ini soalan apa? Quran makhluk ke kalamullah? Kalamullah. Hancur tu. Kemudian hebat gila zaman malikan 'adha. Kemudian Nabi kata apa? Wa yakunu masya'Allah an yakuna summa yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Habis zaman malikan 'adha, Allah Taala akan hancurkan. Allah Taala akan angkat bila dia masa yang dia kehendaki. Kemudian Nabi sebut summa takunu malikan jabbara. Jabariyah. Maka Nabi SAW kata akan naik pula zaman selepas itu adalah raja-raja yang jabbar, samsing. Saja naik zaman presiden. Habis saja zaman kenabian, zaman malikan 'adha, habis khilafah. Apa yang berlaku lepas? Naik pula dulu. Sebab malikan 'adha juga ulama menterjemahkan sebagai zaman pewarisan, bukan lagi khilafah dalam bentuk syura. Sebab Abbasiyah hanya mewariskan kepada keluarga daripada Bani Abbasi. Umayyah hanya mewariskan kepada keluarga Bani Umayyi saja. Khilafah Utsmaniyah mewariskan kepada semua keluarga Bani Utsmaniyah saja. Walaupun ada raja-raja yang sangat adil pada ketika tersebut, cuma ada pewarisan, sistem maksudnya sistem zalim, sistem pewarisan. Orang tak nak kenal warisan-warisan ni. Jadi dengan syura. Syura hanya pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin saja. Yang pertama yang disebut ala minhajin nubuwah. Itu dia. Dan habis itu malikan 'adha, maksudnya diberikan dengan warisan. Kemudian naik dah malikan Jabariyah, naik dengan pok-pok yang samsing. Bila zaman samsing ni habis khilafah, terus naik pok presiden. Tu antara tujuan kejatuhan khilafah, untuk dipecah-pecahkan negara, memberikan sebahagian kepada kawan ini, bahagian kepada kawan ini dan sebagainya. Ini dapat apa? Dapat kepada Mubarak, Husni Mubarak, dapat di sini. Sebelum Husni Mubarak tu naik kepada Anwar Sadat. Sebelum Anwar Sadat Jamal Abdul Nasir, naik Anwar Sadat, naik Mubarak. Tak. Mana? Pergi ke Malaysia. Pergi ke Malaysia sampai ke Indonesia. Zaman tu kan mana boleh usul-usul tak boleh. Cakap pasal Islam tak boleh. Tengok Sang Murabi. Kita Sang Murabi tengok. Kan nak masuk usul pun kena senyap-senyap. Masuk sorang-sorang. Bawa apa ni, ikan basi. Macam bawa ikan yang masuk rumah, padahal bawa kitab usul. Sampai ada kitab usul zaman dulu yang tulis ABC ke depan. ABC. Kitab ABC. Orang pergi mana? ABC. Kejap kanak-kanak. Padahal dalam buku ni pasal usrah, pasal pembinaan tanzim, pasal pembinaan apa ni negara Islam, pembinaan Baitul Muslim, semua kan dalam kitab ABC. Betul baik kitab ABC. Ada apa? Dah tengok ada. Saya dah tengok maksud tu. Fatakunu masya'Allah an takuna, bila berlaku zaman Malik Jabbar, maka akan berlakulah dalam zaman tersebut seperti mana yang Allah Taala kehendaki, summa yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha, dan Allah Taala akan angkat bila ada masa yang dia akan angkat. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah summa sakat. Kemudian akan kembali semula kepada zaman khilafah. Maksudnya habis Malik Jabbar, sekarang ni zaman pengakhiran. Wallahu a'lam. Kita tengok kalau segi hadis Nabi SAW, bila berlaku zaman pertama zaman nubuwah, kedua zaman minhajin nubuwah khilafah, yang ketiga zaman Malik
Ma'adhan. Dah berlaku dah zaman tersebut, habis dah. 1924 jatuh. Tak. Khilafah Osmaniyah. Sultan Abdul Hamid dihalau keluar pergi ke Switzerland. Dia. Kemudian masuk zaman Malik Jabbar. Malik Jabbar, sekarang Mesir sudah jatuh Jabbar. Sekarang sedang pemilihan untuk naik. Siapa yang dikehendaki? Ahmad Mursi kan? Abdul Futuh kan? Abdul Musa Na'udzubillah. Ahmad Syafiq, asal dia tak apa? Nak buat kan? Tak ingat tak? Dan tu antara yang akan dicalonkan. Jadi apa ni Allah SWT? Sekarang ni dah habis zaman Malik Jabbar. Dah naik pula zaman. Bila dah berlaku zaman Malik Jabbar habis, apa yang Nabi sebut? Nabi kata, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Akan balik semula zaman khilafah kepada minhajin nubuwah. Summa sakat. Kemudian Nabi diam. Nabi tak sebut dah. Apa yang akan berlaku semula? Apa kata tak? Apa maksudnya sekarang? Maksudnya kiamat dah sangat hampir. Kena sedar itu je sekarang. Nah, kita punya amalan kita, kita punya semangat kita untuk dapatkan balik Baitul Maqdis. Macam mana kita punya syuur kita bila mana kita dengar cerita berkenaan dengan saudara-saudara kita di Palestin yang bila kena sekian-sekian. Saudara perempuan kita di Syria, di Palestin, di mana-mana negara yang dirogol depan-depan mata, di depan keluarga. Nah, lagi yang dari yang ditangkap daripada hilang begitu saja, ditanam hidup-hidup sahabat-sahabat kita. Nah, zaman apa ni? Ini zaman mereka sanggup korbankan diri mereka untuk apa? Untuk melihat kebangkitan Islam yang akan datang. Ini orang-orang yang menanam diri mereka untuk apa? Untuk mendapatkan harga yang sangat tinggi sisi Allah. Mereka ni bukan bayar dengan harga yang ringan, bayar diri itu. Sanggup korbankan diri. Kita tak mampu benda tu. Boleh? Kita mampu tak? Tak mampu kita. Kalau kita pilih orang duduk bantah, main kita semua lari tabak dia. Tabak juga kita kan. Kan kita pilih orang ayam. Ketok kita boleh. Jadi memang kita tak setuju. Kita memang kita tak ketok. Mereka yang melanggar. Tinggal habis 3 orang. Okey pak? Ini kipok ni takut. Jadi duduk pun tu baru duduk. Tu tak buat berangkat bantah lagi. Kalau berangkat bantah pasal berapa Jumaat kan. Takut kan? Buat. Dia kata puak ni buat dia apa pun. Duduk bantah kan, menerak bantah, berbaring cara bantah. Baring saja pun dia marah ni. Bertakut. Takut dia bergolek-golek aja dia tunggu ni. Ni puak ni dia memang takut semua. Takut dengan bayang-bayang sendiri. Tak tahu buat fitnah. Kata orang itu kan kerajaan kita nak minta buat baik dah. Nah kalau buat jahat, kenapa dia takut sangat? Buat jahat dia takut tu. Nah. Tak lah balik kan dia orang tak terima, semua tak terima. Baklah bilang kan ni. Kita tak tahu bilang. Tengok kalau dia lebih kat kita jam. Tengok senarai masjid pun ada itu siap tak ada. Tak lagi. Pergi bawa dah tu. Cakap pula balik kan. Dah lah tinggi pada tempat tu tinggi. Kita adalah umat Islam, kita orang Islam perlu untuk tinggi. Tu tak perlu tinggi. Dia tinggi pada tempat yang tak patutnya. Dia orang tadi lah. Terus saya main di sini tu. Kita tepuk tangan semua dia cakap. Cakap tinggi sikit, pada tempat tak tinggi pun kita tepuk. Oh. Tinggi dengan 5. Oh, tak ada tak ada. Dia tak ada pula yang diterajang orang, kat bersih apa semua tu. Tangkap kamar orang, nak tangkap berjalan buang orang. Tu beradab pula. Report ni memang gila. Baik. Kemudian disebut dalam Quran Allah Ta'ala sebut Mamilah. Kali banyak-banyak tazkirah kan? Nama tazkirah kan? Dia selama kan? Allah Ta'ala sebut apa? Summa radadna lakum karratan alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian Allah Ta'ala sebut in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, depan mana kamu dimenangkan oleh Allah. Kamu sekarang hebat. Kamu hebat sekarang ni dan kamu diberikan oleh Allah Ta'ala banyak kelebihan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apa maksud ahsantum di sini? Kata ulama, kata Syekh Said Hawa, kamu kalau baik pada diri kamu, maksud baik diri kamu, kamu kena ikut Nabi SAW dan ikut Nabi SAW. Ikut jalan Nabi, itu baru ahsantum. Kalau kamu ikut jalan Nabi, ahsantum li anfusikum, kamu telah buat baik pada diri kamu sendiri. Wa in asatum falaha.
kalau kamu buat benda tak baik, maksudnya kamu lawan dengan ajaran Nabi SAW, kamu lawan dengan orang Islam, maka itu adalah akan kamu dapat ganjaran balasan di akhirat nanti, kamu akan dapat balik. Faham? Fa idza jaa wa'dul akhirah, hak ni baru akan datang. Bila mana akan datang kali yang terakhir? Marratain, marrah yang pertama dah berlalu, yang dibuka oleh para sahabat. Wa idza jaa wa'dul akhirah la yasu'u wujuhakum liyasu'u wujuhakum. Nah, yasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marratin. Nampak? Tak sebut apa? Kata liyasu'u wujuhakum, kamu akan jadi suram wajah kamu kalau kali kedua kejahatan yang kamu lakukan. Apa kejahatan kedua? Kalau kamu tak ikut Nabi, kalau kamu tak ikut ajaran Nabi SAW, kamu tak ikut Islam pada zaman sekarang ni, maka akan kembali pula kali yang kedua akan berlaku pada kamu, yang disebut dalam Quran daripada permulaan la tusibunna fil ardi marratain, 2 kali, maka 2 kali sebut kali yang kedua kalau kamu buat juga, maka ketika sebut Allah Ta'ala akan gelapkan wajah kamu, kamu akan rasa suram ketika sebut waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwal marratin, kami akan masukkan orang-orang yang akan masuk dalam masjid. Di sini kata Syekh Sa'id Hawa, ini adalah syahid bahawa yang permulaan kita ni adalah orang Islam. Yang